أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khairin wa bir. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Majlis, iaitu Dr. Haji Kamaruddin bin Hassan, sahabat saya di IPG. Apa yang diceritakan tentang latar belakang saya tu ada yang kena, ada yang tak kena, ada yang saya ni biasa saja. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Masjid Tun Ghaffar Baba, Sungai Udang, serta ahli jawatan kuasa, dan juga pegawai-pegawai syarak, Tuan Imam, Imam 1, Imam 2, Tuan Bilal Noja, dan juga tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, dan anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya dan rahmatnya, dapat sama-sama kita melangkah tadi daripada rumah kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala, iaitu ke Masjid Tun Ghaffar Baba Sungai Udang, untuk kita menunaikan solat maghrib, dan seterusnya kita pada hari ini di antara maghrib dan isyak kita adakan majlis ceramah seperti tajuk yang dipaparkan di atas, iaitu tajuknya Ramadan di Sanubariku. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum saya mengupas tajuk Ramadan di Sanubariku ataupun di hatiku, maka pada mukadimah ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesihatan yang terbaik, memberikan perlindungan, keselamatan dan kesihatan di saat-saat kita ingin hendak menyambut Ramadan tahun 1441 Hijriah, dan juga kita akan menyambut dan juga akan menghadapi Mausimul Hajj, musim haji tahun 1441 Hijriah ini. Tiba-tiba dunia digemparkan dengan penularan virus coronavirus atau novel coronavirus, virus Wuhan atau nCoV-19 dan sebagainya, nama-nama yang diberikan kepada virus yang belum ada lagi vaksin dan obatnya, yang sedang menular dengan ganasnya di seluruh dunia pada hari ini. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala pada setiap lepas solat kita dan setiap masa dan ketika, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tuan-tuan doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, mohon perlindungan. Hanya Allah Subhanahu wa taala huwa maulana. Dia ialah maula kita, Tuhan kita yang menjadi pelindung kita dan penolong kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Ta'ala hindarkan kita daripada segala mara bahaya, malapetaka, bala bencana, penyakit-penyakit yang menular. Dengan satu doa yang tuan-tuan boleh lihat di sini, ini doa daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal afwa
wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu ya Allah, al-afwa, keampunan kerana banyaknya dosa yang kita lakukan, wal afiyata, dan perlindungan. Afiat ni dah jadi bahasa Melayu, tetapi dalam bahasa Arab asalnya maksudnya ialah perlindungan daripada segala mara bahaya, bala bencana, malapetaka, musibah, dan juga penyakit-penyakit yang buruk yang menular sama ada di dunia ini dan juga di negeri akhirat kelak. Jadi saya ada paparkan di sini tuan-tuan satu data daripada laman web Kementerian Kesihatan Malaysia, satu data pada bulan Februari. Bulan Februari dulu tuan-tuan, jumlah manusia yang terinfeksi dengan virus corona ini seluruh dunia ialah seramai 77,917 orang. Di mana negara yang terlibat ialah 29 buah negara, dan jumlah kematian disebabkan virus ini ialah 2,361 orang mati, yang mana kebanyakan yang mati itu ialah di China, iaitu yang asal munculnya virus ini di suatu tempat, iaitu satu ibu kota yang bernama Wuhan, iaitu ibu kota kepada wilayah Hubei, China, berada di tengah China. Maka daripada sini munculnya virus ini dikesan oleh seorang doktor yang bernama Dr. Li Wenliang. Dia di antara dikatakan bahawa doktor yang mula-mula sekali mengesan adanya virus ini disebabkan adanya pesakit yang mempunyai sakit radang paru-paru yang datang daripada sebuah pasar di Wuhan. Dan dikenali pasar itu dia banyak jual makanan-makanan ekstrim, binatang-binatang liar, kelawar, ular dan sebagainya. Mereka ni orang Cina ni, dia apa yang lalu di hadapan dia semua dia sapu habis. Kalau babi lalu babi pun dia makan, kalau ular lalu ular pun dia makan, kalau tenuk lalu tenuk pun dia makan, semua dia makan. Dan mereka bukan orang Islam. Yang orang Islam dia ikut sembelihan, makan makanan yang baik-baik. Tetapi yang mana bukan Islam ni, ada yang mereka makan binatang yang halal sekalipun dengan cara menyeksa binatang. Mereka ketuk saja binatang, mati mereka makan. Ada binatang yang mereka makan hidup-hidup, bergerak-gerak lagi mereka makan, masuk sos dan sebagainya. Jadi virus berlinjanglah, menari di sana, di Wuhan sana. Jadi tuan-tuan, kebanyakan yang mati itu ialah di Wuhan, di China dan di Malaysia jumlah yang terinfeksi dengan virus ini ialah 17 orang. Ini berlaku pada bulan Februari, dan kita lihat negara yang tertinggi sekali adalah China, Korea Selatan, Jepun, Singapura, Thailand. Itu negara-negara yang kita tengok pada peringkat awal. Tapi tuan-tuan, bulan 3 ini sudah berubah. Virus ini menyerang Eropah, dia menyerang Itali, Iran pun dah. Baru semalam atau hari ini berita mengatakan bahawa komandan revolusi Iran dulu meninggal kerana coronavirus ini, dan juga penasihat kepada Ayatullah Ali Khamenei meninggal kerana virus ini juga, dan ramai yang meninggal. Jadi tuan-tuan, saya tunjukkan data untuk hari ini, petang tadi saya tengok web Kementerian Kesihatan Malaysia dan kita dapat data ini. Data ini ialah pada 14 Mac 2020, hari Sabtu, baru sebentar tadi, di mana kalau tuan-tuan lihat jumlah orang yang terinfeksi dengan virus corona ini di seluruh dunia sudah meningkat dengan begitu mendadak sekali, iaitu seramai 145,299.
Kemudian yang meninggal dunia, mati disebabkan virus ini ialah seramai 5,370 orang. Jumlah kes di Malaysia nanti kita akan lihat ada 197. Cuba tuan-tuan lihat di sini, China tempat yang pertama iaitu 81,012 orang dan meninggal 3,181. Dan kita lihat tempat kedua sekarang ni virus ini menyerang Eropah, iaitu di Itali. Itali sekarang ini sudah meningkat tiba-tiba, iaitu seramai 17,660 dan yang meninggal sudah sampai 1,266. Dan kemudian Iran. Jadi tuan-tuan, WHO, Badan Pertubuhan Kesihatan Antarabangsa sudah pun mengisytiharkan darurat umum kesihatan, iaitu pandemik. Dia sudah menjadi virus yang mengganas, yang menyebar dengan begitu cepat, dia dah tak kira di mana-mana saja. Dan juga dia dalam kaedah yang kita sebut sudah menjadi umumul balwa. Umumul balwa ni balak yang umum. Dan kalau kita lihat di Iran tu, mereka sudah tangguhkan solat Jumaat di banyak wilayah. Dan kita lihat semalam di Singapura, sembahyang Jumaat ditangguhkan. Daku proses-proses pembersihan masjid dan surau. Dan juga kita lihat di Perlis, kalau tak silap saya pun solat ditangguhkan. Dan ada orang yang tidak solat Jumaat kerana merasakan kesihatan dia tidak terjamin. Jadi ditangguhkan solat dia, Jumaat dia sembahyang di rumah. Sudah sampai ke tahap itu, tapi fatwa Mufti Wilayah Persekutuan dan sekarang dia jadi menteri, sembahyang Jumaat diteruskan tapi khutbah dipendekkan. Jadi tuan-tuan, ini berlaku dalam situasi kita berada di bulan Rajab. Nanti kita akan sampai bulan Syaban, kemudian Ramadan, Zulqa'dah dan Zulhijjah, bulan musim haji. Dan kita lihat baru-baru ini kerajaan Arab Saudi rupanya sudah ada 45 kes tetapi tidak ada kematian. Maka Arab Saudi sudah mengambil tindakan awal, menyekat tidak mengeluarkan visa-visa umrah kepada mana-mana negara yang disekat, termasuk Malaysia. Baru-baru ini ramai sahabat-sahabat kita yang nak pergi umrah dah buat kenduri dah. Tiba-tiba kerajaan Saudi tutup, tak boleh pergi. Besok nak bertolak. Jadi kita terpaksa menangguhkan hasrat kita itu kerana coronavirus ini sudah menjadi umumul balwa. Umumul balwa. Kerajaan Saudi terpaksa mengambil tindakan-tindakan untuk menyekat dan melakukan proses pembersihan. Jadi tuan-tuan, inilah apa yang berlaku sekarang ini yang amat digeruni oleh kita. Tapi kita kena jaga akidah kita. Jangan kita gerun pada kuman tu, kepada virus, tapi tak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang dia gerun dan takut pada kuman, tetapi siapa yang menjadikan kuman itu? Allah Taala. Kun fayakun, jadilah. Maka Allah Ta'ala yang menjadikan semua makhluknya, maka kita mohon perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan yang boleh menghindarkan semua kejahatan yang muncul, yang terbit daripada makhluk-makhluk yang diciptanya. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat di sini, Malaysia semalam kes disahkan positif sebanyak 197 sampai hari ini kekal 197, dan kes disahkan negatif 3,985. Kemudian masih menunggu keputusan makmal 348, dan jumlah semua 4,530. Dan isu sekarang ni mereka mencari jemaah tabligh pula. Itu wallahu alam lah. Jadi tuan-tuan, apa yang perlu kita lakukan, iaitu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala perlindungan.
Tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dua surah yang dinamakan dengan Muawwizatain. Dua-dua surah ini kita sudah hafal dan sudah membacanya, dan selalu kita baca dalam solat dan juga di luar solat, yaitu surah Qul a'udzu birabbil falaq, dan yang kedua ialah Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq ialah surah Al-Falaq, yakni sekalian makhluk. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada Tuhan yang menjadikan sekalian makhluk. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan yang terbit daripada apa-apa yang dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan daripada kejahatan yang terbit daripada kegelapan malam apabila dia datang, dia masuk. Dan juga wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan daripada kejahatan perempuan-perempuan penghembus pada simpulan, iaitu maksudnya ialah tukang sihir, perempuan-perempuan yang main sya'wazah, yang sihir orang, yang memisahkan antara lelaki dan perempuan, suami dan isteri. Maka kejahatan ini kita minta perlindungan dengan Allah Ta'ala. Ada dalam surah Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada kejahatan orang yang hasad dengki apabila dia bertindak melaksanakan hasad dengkinya itu. Maka surah ini dinamakan surah Al-Falaq. Kemudian tuan-tuan, surah ini ada 5 ayat. Kemudian ada satu surah lagi yang dinamakan surah An-Nas. Surah ini pun dinamakan Muawwidzah, iaitu mohon perlindungan dengan Allah Ta'ala. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Allah Ta'ala, Tuhan manusia. Ilahin nas, Tuhan manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, raja kepada manusia, malikin nas, ilahin nas, Tuhan manusia, min syarril waswasil khannas, daripada waswas yang ditimbulkan oleh khannas. Khannas itu ialah syaitan yang datang dan pergi dan tenggelam timbul. Kalau kita lalai, dia datang. Kalau kita berzikir, dia akan lari, cabut lari. Tapi bila kita lalai, dia datang balik. Dia sentiasa mengintip, mengendap-endap kita untuk melakukan serangan kepada kita, serangan hendap. Maka kita mohon perlindungan Allah Ta'ala daripada syaitan khannas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang waswaskan dalam dada sanubari kita ini di kalangan manusia dan jin. Jadi tuan-tuan, amat menakjubkan surah ini. Dua surah ini, surah yang pertama Muawwizatain. Jadi ini dua surah Muawwizatain. Nabi pernah disihir oleh seorang lelaki namanya Labid bin A'sam. Dia gunakan sisir dan rambut, kemudian dia letak pada mayang, dicucuk jarum, diletak dalam satu sumur di bawah batu. Nabi SAW sampai ke tahap dia rasa dia seolah-olah bersama dengan isterinya, tapi tidak bersama dengan isterinya. Akhirnya turun malaikat ajarkan kepada dia surah ini, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Disimpul dengan sihir tu disimpul dengan 11 simpulan. Maka surah ini, dua surah ini jumlahnya ialah 11 surah. Maka setiap kali Nabi baca satu ayat itu terbuka simpulan. Akhirnya Nabi lepas daripada angkara sihir yang dilakukan oleh manusia yang jahat. Jadi tuan-tuan, inilah dua, kita adalah mengamalkan surah Muawwizatain. Dan satu hadis Nabi SAW, Aisyah ni isteri Nabi. Aisyah isteri Nabi SAW, dia lihat saja apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Di antaranya, apabila Nabi nak tidur, Aisyah nampak Nabi akan menghimpunkan dua tangan begini, macam orang berdoa.
Kemudian Nabi hembus tangan dia. Tarik nafas dulu lah, tarik nafas. Kemudian Nabi hembus. Bila Nabi hembus, kemudian Nabi baca qul huwallahu ahad, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian Nabi baca bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nabi terus baca lagi bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian Nabi letak tangan dia di atas kepala, kemudian Nabi sapu mukanya, kemudian Nabi sapu semua ke seluruh badan yang sempat dia sampai. Ini di antara satu cara kita, ikhtiar kita untuk mendinding diri kita dengan ayat Quran, dari mana perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat perlindungan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika sekiranya kita sudah amalkan, kita sudah mohon perlindungan, berlaku kena seseorang itu dengan satu musibah ataupun penderitaan, penyakit dan sebagainya, maka itu adalah satu ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada sesuatu pun yang menimpa kita. Kita jatuh tadi ke, ataupun kita terpijak duri, ataupun kemalangan yang berlaku, penyakit yang menimpa, semua itu adalah suatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwa maulana, dia Tuhan kami, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah taala saja bertawakalnya orang yang beriman. Jadi dalam situasi COVID-19 ni yang menular, kita kena banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dengan amalan doa ini, dan juga sentiasa menjaga kebersihan. Di antara caranya sentiasa berwuduk. Hari ini kita diperintahkan supaya dalam TV basuh tangan, kemudian jangan sentuh kat mata, muka dan sebagainya, sampai hatta ada yang tak boleh nak bersalam pula sekarang. Tak boleh nak bersalam. Jadi tuan-tuan, sebenarnya Islam sudah tunjukkan kita sentiasa berwuduk dan istinsar. Istinsar ni ialah ambil air, kemudian kita sedut, kena kita hembus balik. Dalam bahasa Arab disebut istinsyaq dan istinsar. Ini disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadisnya. Tuan-tuan boleh merujuk dalam kitab Bulughul Maram bab wuduk. Nabi kata, iza stayqadha ahadukum min naumihi falyastansir salasan fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi. Apabila seorang itu terjaga daripada tidurnya, hendaklah dia ambil air, sedut di hidung dia, kemudian dia hembus balik. Dia buat itu 3 kali. Yang pertama kerana nak jaga kebersihan zahir, sebab hidung kita ni berlubang, kita sedut udara dan dia banyak virus, banyak kotoran di situ. Jadi caranya kita bersihkan dengan istinsyaq dan istinsar. Satu lagi tuan-tuan, pembawa virus ni ialah syaitan, jin jahat. Dia yang membawa virus. Maka dia masuk melalui rongga yang terbuka. Di antaranya dia masuk dalam hidung kita, dan dia duduk di situ, dia bermalam. Ini disebut oleh Nabi SAW. Syaitan ni dia masuk dari hidung, dia duduk di situ. Kita tak nampak dia. Jadi dia ada di situ. Jadi bila kita terjaga, bangun, kita hendaklah hina syaitan tu dengan cara, kita halau dia dengan cara yang menghinakan. Cara dia ialah istinsar. Jadi tuan-tuan, Nabi semayangkan kita basuh tangan, kemudian madmadah, berkomor-komor, kemudian kita sedut air hidung, tembus balik 3 kali, kemudian baru basuh muka. Jadi semua itu sudah diajarkan oleh Nabi SAW.
Jadi tuan-tuan baru nak masuk pada tajuk kita ni. Sebenarnya tajuk kita ialah Ramadan di sanubariku, Ramadan daiman fi qalbi, Ramadan sentiasa saja berada di dalam hatiku, Ramadan sentiasa berada di dalam hati sanubari aku. Jadi apa maksudnya? Maksudnya ialah al-isti'dadut tam li Ramadan al-Karim, iaitu bila dia sentiasa berada, kita sentiasa bersiap siaga untuk menghadapi Ramadan yang akan datang. Ramadan yang tahun 1440 Hijriah sudah berlalu pergi. Maka kita sekarang ni menanti-nanti, menunggu-nunggu ketibaan Ramadan Al-Karim, Ramadan yang mulia untuk tahun 1441 Hijriah. Dan penantian kita, menunggu-nunggunya kita itu seolah-olah seperti limuqabalatil habibil ghaib, iaitu seolah-olah kita ni nak bertemu dengan kekasih hati yang sentiasa ghaib. Dia akan muncul sebulan saja, 30 hari, 29, 30 hari, lepas tu dia ghaib semula. Dia akan ghaib selama 330 hari, selama 11 bulan dia akan ghaib. Jadi dia sudah ghaib dah selama 330 hari, lebih kurang selama 11 bulan dia sudah ghaib. Sekarang ini sudah nak muncul semula. Tidak lama lagi, dalam sebulan setengah. Kita sekarang ini berada pada 19 Rejab. Kemudian habis Rejab masuk Sya'ban. Lepas Sya'ban munculnya Ramadan. Maka bagi seorang yang hatinya sentiasa dengan Ramadan, dia sentiasa teringat-ingat dengan Ramadan, hatinya penuh dengan perasaan kecintaan, pengharapan agar segeralah Ramadan itu Ramadan itu datang, dan lidahnya sentiasa meniti Ramadan. Lidah dia sentiasa sebut Ramadan. Terutama selalu kita dengar ada orang berdoa selalu imam ataupun sesiapa tuan-tuan yang menghafal doa ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini doa umum, doa yang boleh tuan-tuan baca untuk menunjukkan betapa Ramadan itu sentiasa berada di hati sanubari dia. Kalau berdasarkan hadis ni dinilai dhaif oleh ulama-ulama hadis lah. Tetapi di segi doa itu doa umum kita boleh baca. Jadi doa ini kita boleh baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Tapi kita baca masa ketika bulan Rajab baru kita baca doa ini. Maknanya dia masih lagi, kita kata bulan Rajab, bulan Sya'ban, baru dia ingat bulan Ramadan. Sebenarnya kita seorang yang sangat mencintai Ramadan, dan mana kita kata dalam hati sanubari dia, bibir dia tak lekang daripada mengingati Ramadan, ialah seolah-olah Ramadan ni seluruh bulan Ramadan. Maksudnya tuan-tuan, kita sudah habis Ramadan 1440 Hijriah dulu. Kita dah puasa, dah tunaikan semua kewajipan Ramadan. Bila habis Ramadan, dia sedih kerana Ramadan tu kekasih hati dia sudah nak pergi balik. Dia akan fikir bila nak bertemu. Jadi habis saja Ramadan tu dia sedih, terus dia berdoa. Bulan yang selepas Ramadan ialah bulan Syawal. Maka dia akan berdoa pada Allah Ta'ala, Allahumma barik lana fi Syawal wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Syawal dan sampaikanlah kami Ramadan. Padahal baru habis Ramadan. Semalam baru habis Ramadan, hari ini masuk bulan Syawal, hari raya. Kebanyakan kita tak macam tu.
Sebabnya bila dah ujung Ramadan, bila nak habis Ramadan, bila nak habis Ramadan, kuih-muih baju semua belum buat, belum beli lagi baju baru. Dah tak lama ni nak raya. Raya pula ada raya pertama, raya kedua, raya ketiga, raya keempat, raya orang Melayu. Sebenarnya hari raya satu hari je. 1 Syawal tu saja yang dinamakan hari raya. Tapi orang Melayu raya pertama, raya kedua, raya ketiga. Kemudian TV pula tayang macam-macam filem hari raya pertama, filem hantu. Filem hari raya kedua pun kita hantu juga dan sebagainya. Jadi ini budaya yang berlaku dalam masyarakat kita. Tapi seorang yang Ramadannya di sanubarinya, di hatinya, habis saja Ramadan, besok tu dah sebut Ramadan lagi. Bulan Syawal tu, hari-hari pertama tu dah sebut Allahumma barik lana fi Syawal wa ballighna Ramadan. Padahal nak tunggu 11 bulan lagi. Kemudian bila sampai bulan Zulqa'dah, Allahumma barik lana fi Zulqa'dah wa ballighna Ramadan. Jadi setiap hari dia sebut Ramadan. Itulah yang dinamakan orang yang hatinya dalam jiwanya Ramadan. Dan bila sampai Ramadan itu dia seolah-olah kekasih hati dia yang dia akan rebut segala peluangnya untuk bersama-sama dengan Ramadan. Jadi tuan-tuan, kita terus lagi. Jadi tuan-tuan, Syahrul Ramadan. Bila kita sebut Ramadan di sanubariku, siapa Ramadan tu? Ramadan tu ialah Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Tapi sekarang ni ada orang nama Ramadan, Shoma Ramadan fi Ramadan. Ramadan berpuasa dalam bulan Ramadan. Jadi Ramadan yang berpuasa itulah orang yang bernama Ramadan. Dia berpuasa dalam bulan Ramadan. Jadi ada dua lafaz yang memberi makna, lafaz yang sama tetapi mempunyai makna yang berbeza. Shoma Ramadan fi Ramadan. Ramadan berpuasa dalam bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, Ramadan memang sudah ada di lidah kita, di hati kita. Jadi kita sebut Syahrul Ramadan. Jadi tuan-tuan, tahukah anda bahawa Ramadan adalah satu-satunya bulan yang disebut namanya secara khusus di dalam Quran? Azan masjid ke atau azan WhatsApp? Oh, WhatsApp. Azan WhatsApp. Azan handphone. Jadi tuan-tuan, tahukah anda bahawa Ramadan adalah satu-satunya bulan yang disebut namanya secara khusus dalam Al-Quran. Dalam setahun ada 12 bulan. 12 bulan mula daripada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Awal, Jumadal Awal, Jumadal Ula, Jumadal Saniyah, Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dalam Al-Quran, satu-satunya nama bulan yang disebutlah Ramadan. Ini ayatnya tuan-tuan, iaitu surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudan linnas, menjadi petunjuk kepada manusia dan penjelasan daripada petunjuk-petunjuk itu, dan menjadi pemisah di antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan anak bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin, sesiapa yang sakit ataupun dia musafir, maka fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dia boleh tidak berpuasa dalam bulan Ramadan, tapi dia wajib ganti pada hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra. Allah Ta'ala sentiasa menghendaki kamu berada dalam kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala tidak ingin sama sekali untuk menyusahkan kamu. Walitukmilul iddah, dan supaya kamu menyempurnakan bilangan hari puasa itu, dan sempurna kamu berhari raya. Walitukabbirullah, kamu bertakbir hari raya, membesarkan Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum, di atas apa yang ditunjukkan kepada kamu. Wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur pada Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, berdasarkan Quran ini, Ramadan ialah Syahrul Quran. Asal nama Ramadan,
Ramadan ni dalam bahasa Arab maknanya yahtarik minar ramda, dia hangus terbakar. Ramadan ni makna teramat panas. Kalau letak sesuatu tu boleh hangus terbakar. Kalau kata musim Ramadan, bulan Ramadan, daun-daun semua terbakar, boleh terbakar. Maksudnya panas terik lah. Maksud di sini bila dikaitkan dengan orang Islam yang berada dalam bulan Ramadan, segala dosa-dosa yang dilakukan bila masuk dia dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala hapuskan dosa dia. Macam panas tu membakar semua bakar barang lah, membakar semua perkara. Jadi begitu dia juga Ramadan ini, dia bakar semua dosa-dosa yang kita lakukan. Dengan syarat orang masuk Ramadan tu dengan imanan wahtisab, keimanan dan keyakinan, pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana Ramadan ini ialah bulan diturunkan Quran. Jadi tuan-tuan, Quran ini diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan, iaitu Quran yang seluruh jumlahnya ada 114 surah ini asalnya berada di Lauh Mahfuz, di suatu tempat yang mana dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diturunkan ke Baitul Izzah fis sama'id dunya. Penurunan peringkat pertama itu secara serentak, Quran semua sekali turun ke Baitul Izzah di langit dunia. Perkara itu berlaku pada suatu malam kebesaran yang dinamakan malam Lailatul Qadar, dan dia berlaku dalam bulan Ramadan. Itu hebatnya Quran. Jadi selepas daripada itu, daripada Baitul Izzah, maka turunlah kepada Nabi SAW secara beransur-ansur, tidak serentak. Maka diturunkan pada Nabi sejak daripada Nabi dilantik menjadi Rasul utusan Allah Ta'ala sampai Nabi wafat, lebih kurang dalam 23 tahun. Maka Quran tu turun mula-mula sekali di Gua Hira, kemudian turun lagi ketika Nabi bermukim, ketika Nabi bermusafir, turun ayat Quran ketika musim panas, turun ayat Quran ketika musim sejuk, turun Quran ketika Nabi bersama isterinya, turun Al-Quran ketika Nabi bersama dengan sahabat-sahabatnya, turun Al-Quran ketika Nabi berkenderaan dan sebagainya. Jadi secara berperingkat-peringkat. Penurunan yang pertama di Gua Hira itu pun berlaku dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Jadi tuan-tuan, Ramadan ini dia terkait rapat dengan Quran yang tidak boleh dipisah ceraikan. Bila sebut Ramadan mesti sebut Quran. Bila sebut Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Bila sebut Ramadan, Ramadan ialah bulan di mana Quran diturunkan. Jadi tidak boleh dipisah ceraikan, ibarat aur dengan tebing, ibarat isi dengan kuku, dan ibarat irama dan lagu. Jadi sebab itu dinamakan bulan Ramadan ini ialah Syahrul Quran. Syahrul Quran. Jadi sesiapa yang masuk bulan Ramadan, dia menjadikan Ramadan itu ialah bulan Quran, di antaranya ialah aktiviti tadarus Quran. Sebab Nabi SAW bertalaqi dengan malaikat Jibril tadarus dalam bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, itulah keterkaitan Ramadan dengan Al-Quran berdasarkan Quran yang kita baca tadi, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Bila diturunkan pada suatu malam yang dinamakan malam yang penuh kebesaran, keutamaan, kegemilangan, iaitu malam yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi kalau tuan-tuan baca surah ini, surah Al-Qadar, iaitu dia berkait dengan bulan Ramadan.
dan dia satu malam dinamakan malam kebesaran, iaitu malam turunnya serentak Al-Quran semua sekali daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Maka dia dirakam dalam surah Al-Qadar. Maka setiap tahun Nabi kata ada satu malam dinamakan malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Tahun lepas pun ada, dan tahun akan datang pun ada juga. Setiap malam, setiap Ramadan akan ada Lailatul Qadar. Dan Nabi sebut dalam hadisnya, taharrawu Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Hendaklah kamu cari-cari, intai-intai Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir. Dan Quran memberitahu malam Lailatul Qadar itu turun malaikat yang ramai, termasuk malaikat Jibril. Ini menunjukkan bahawa malaikat Jibril pun turun setiap tahun di muka bumi ini. Bila? Iaitu pada malam Lailatul Qadar. Maka beruntunglah orang yang mendapat menghidupkan malam Lailatul Qadar ini. Kerana malaikat Jibril ini ialah ketua penghulu para malaikat, dan dia ni mempunyai 600 sayap. Nabi pernah nampak dia ketika Isra Mi'raj. Laqad ra'a nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sungguh Nabi sudah nampak, bertemu sekali lagi dengan malaikat Jibril. Nabi lihat susuk asal kejadian dia. Ada 600 sayap. Di mana? Di Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha di mana? Puncak langit. Dekat Sidratil Muntaha tu ada Jannatil Ma'wa, syurga Ma'wa. Jadi malaikat Jibril ini dia turun untuk menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi. Turun pada Nabi Musa, turun kepada Nabi Isa, dan turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga turun pada nabi-nabi yang dulu untuk sampaikan wahyu. Dan tuan-tuan, Jibril ni dia akan bersama saja dengan Nabi Isa. Kalau nabi-nabi yang lain dia akan turun wahyu datang untuk berikan wahyu. Tapi Nabi Isa alaihi salam satu-satunya nabi yang lahir tanpa bapa. Isa bin Maryam, Isa ibni Maryam, tak ada bapa. Jadi Quran kata wa ayyadnahu biruhil qudus. Lalu kami kukuhkan, kuatkan Isa itu dengan Ruh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Jibril. Jadi berdasarkan Quran bahawa Jibril ni dia sentiasa bersama dengan Nabi Isa alaihi salam. Jadi malaikat Jibril rupanya setiap tahun dia turun. Jadi setiap tahun dia akan turun bersama malaikat yang ramai, dan dia akan masuk ke rumah-rumah orang Islam. Jadi kalau kita tidur saja, maka malaikat tengok kita tidurlah. Kalau kita qiyamul lail dan sebagainya, kita rebut peluang, banyaklah peluang yang kita dapat dalam bulan Ramadan. Okey, Ramadan syahrul Quran. Yang kedua, Ramadan ini ialah syahrul siyam. Dia ialah bulan kita wajib berpuasa, di mana kita tak boleh makan dalam bulan Ramadan pada waktu siang, bermula daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini wajib. Dan ini satu rukun Islam, iaitu puasa bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, difardukan ke atas kamu puasa dalam bulan Ramadan sebagaimana yang telah difardukan ke atas orang yang terdahulu daripada kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi puasa ini ialah ibadat yang terbesar. Dan nanti dalam bulan Ramadan kita lihat ada saja kes-kes keluar dalam surat khabar, orang yang puasa yuk-yuk, bangun pagi buka piur. Jadi dia masuk pintu belakang. Dia masuk orang pintu depan orang nampak, jadi masuk pintu belakang orang tak nampak. Jadi akhirnya kena tangkap juga. Kemudian tuan-tuan, seorang yang berpuasa dinamakan as-shaimuna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berpuasa itu ganjarannya sangat besar. Terpaksa tahan diri daripada makan dan minum kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala beri sesuatu yang special kepada orang yang berpuasa. Apakah specialnya itu? Iaitu ini tuan-tuan pernah dengar tak? Ar-Rayyan. Rayyan. Rayyan ni apa tuan-tuan? Rayyan ni ialah babul jannah, pintu syurga.
Ada satu pintu syurga yang sangat special, yang khusus diberikan kepada orang-orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan, masuk melalui pintu tersebut, iaitu seperti hadis Nabi yang muttafaq alaih, wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan yadkhulu minhu sha'imun yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqal aina sha'imun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhulu minhu ahadun. Maksudnya sesungguhnya di dalam syurga itu ada satu pintu khas, pintu special, pintu VVVIP yang dinamakan Rayyan. Jadi sebenarnya banyak nama pintu-pintu syurga ni banyak. Di antaranya ada satu namanya Rayyan. Yadkhulu minhu sha'imun. Yang boleh masuk melalui pintu hanya orang yang sha'imun, berpuasa hari kiamat nanti. Orang lain tak dibenarkan masuk. Nanti di akhirat, nanti di padang mahsyar, semua orang berhimpun, ramai, juta, bilion orang. Sejak daripada dulu sampai sekarang, sampai orang akhir pengakhiran dunia, semua berhimpun di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti ada orang yang memanggil, aina shaimun, mana dia orang yang puasa dulu di dunia. Maka dengan wajah yang gemilang berseri-seri, dengan bau mulut yang harum, lebih harum daripada kasturi, maka mereka semua bangkit dengan wajah gemilang berseri-seri. Orang lain yang tak puasa nampak, mereka nampak kehebatan orang-orang yang bangkit ini. Maka dipersilakan dengan penuh penghormatan untuk masuk ke dalam syurga melalui pintu Rayyan. Maka mereka pun masuk, seorang demi seorang, ataupun mereka masuk sampai yang terakhir. Yang terakhir masuk, lambat masuk tu mungkin puasa dia kurang sikit daripada orang yang awal lah. Jadi yang lambat masuk, yang terakhir masuk, bila masuk saja kunci ditutup rapat. Fa idza dakhalu ughliqa, ditutup rapat, dimangga, dikunci, tak boleh dibenarkan orang lain masuk. Jadi itu kelebihan orang yang berpuasa. Jadi tuan-tuan, bulan Ramadan juga ialah syahrul qiyam, iaitu bulan kita mendirikan ibadat waktu malam. Bermula daripada solat tarawih, kemudian solat-solat yang lain. Sesatunya solat yang tidak ada dalam bulan yang lain iaitu solat tarawih. Maka Nabi mengatakan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berdiri bangun sembahyang pada waktu malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka diampunkan segala dosanya yang terdahulu. Jadi ini satu kelebihan. Dan yang seterusnya tuan-tuan, syahrul sabri wan nasar. Bulan Ramadan ini juga dinamakan bulan sabar dan bulan kemenangan. Di antaranya ialah kemenangan umat Islam di dalam peperangan Badar. Kalau tuan-tuan baca, mula difardukan ibadat puasa ini ialah pada tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah dan bulan Syaban difardukan. Kemudian orang Islam pun masuk bulan Ramadan puasa. Kemudian pada 17 Ramadan berlaku peperangan Badar. Di sini disebut dalam Quran, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adzillatum fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan demi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan kepada kamu di dalam peperangan Badar, sedangkan kamu adalah lemah. Kamu orang Islam baru tegak negara Islam. Jumlah kamu tidak ramai. Jumlah kamu 313 orang dibandingkan dengan musyrikin 1000 orang. 3 kali ganda kekuatan orang musyrikin daripada kekuatan tentera Islam. Dan orang musyrikin mempunyai tentera-tentera berkuda dengan persenjataan yang lengkap, tetapi orang Muslim hanya beberapa sahaja. Maka walaupun demikian keadaan kamu, Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada kamu, kemenangan yang gilang gemilang di dalam peperangan Badar. Maka hendaklah kamu sekalian bertakwa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kamu bersyukur.
Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ittaqulu lil mu'minina ala yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika engkau sebagai panglima tentera Islam di dalam peperangan Badar memberikan kata-kata semangat, kata-kata motivasi kepada tentera-tentera Islam yang akan berjuang di Badar, apakah tidak cukup Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kamu dengan menurunkan 3,000 tentera malaikat yang diturunkan daripada langit? Maka Allah Ta'ala terus menyebut dalam Quran, bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Ya, jika sekiranya kamu bersabar, dan jika sekiranya kamu bertakwa, dan jika sekiranya tentera-tentera musuh datang serang kamu dalam keadaan seketika itu juga, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan membantu kamu dengan menurunkan 5,000 tentera malaikat yang memakai tanda. Jadi malaikat ni pakai tanda, pakai serban, dan dia, malaikat-malaikat ni turun, dia bunuhnya orang musyrikin. Orang musyrikin nampak tentera pakai jubah putih, menggerunkan mereka. Akhirnya ketua musyrikin iaitu Abu Jahal dibunuh oleh tentera muslimin. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan kemenangan umat Islam dalam peperangan Badar. Yang disebut di situ ialah syahrus sabri, bulan sabar. Orang Islam sedang berpuasa. Kemudian Allah Ta'ala kata dengan kesabaran dan ketakwaan itu Allah Ta'ala bantu. Jadi beri kemenangan kepada tentera Islam. Sebab itu bulan Ramadan ini sebut syahrus sabri wa nasri, bulan sabar dan kemenangan. Dan kita lihat sejarah umat Islam, perlawanan yang berlaku dalam bulan Ramadan dan menepati ciri-ciri dalam peperangan Badar, tentera Islam menang. Berlaku pembukaan kota Mekah dan berlaku penaklukan Spanyol, Andalus. Tentera Islam berjaya menguasai kota-kota di Spanyol dulu, di Andalus, kota Cordoba, Toledo, Granada dan sebagainya. Dan kejayaannya berlaku di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya apabila Ramadan 1441 Hijrah datang, yakni kemungkinan pada 24 April 2020 akan datang, dan dia berlaku pada hari Jumaat. Saya tengok kalender, bulan Ramadan tahun ini ialah pada 24 April 2020, hari Jumaat insya-Allah. Maka rebutlah peluang keemasan sepenuhnya bersama Ramadan, seperti puasa, solat tarawih, bersedekah, membaca Al-Quran, qiyamul lail, dan mencari Lailatul Qadar dan lain-lain, kerana sebulan Ramadan adalah satu tempoh yang amat singkat, pendek, cepat dan pantas. Kata orang Arab, al-waktu kas-sayf illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ialah seperti pedang. Jika sekiranya kamu tak penggal dia, dia akan penggal kamu. Satu lagi kata pepatah Arab, al-waktu kadzahab. Waktu itu ialah seperti emas. Illam taghtanimhu fil khair, jika kamu tidak rebut dia, peluang itu untuk isikan waktu itu dengan kebaikan, maka zahaba, dia akan say bye-bye. Waktu tu akan kata selamat tinggallah kepada kita, sedangkan kita tak dapat buat apa-apa pun dalam bulan Ramadan. Sebulan tu tidak lama, masuk satu Ramadan terus rebut peluang yang ada, kerana hari pertama, hari kedua bergerak pantas. Ada satu hadis Nabi SAW menyebut masa bergerak pantas. La taqumu sa'atu hatta yataqaraba zaman, fatakunu sanatu kasyahri wa yakunu syahru kal jum'ati wa takunu jum'atu kal yaumi wa yakunu al-yaumu kas sa'ati wa takunu sa'atu kadharmati bin nar. Tidak akan berlaku kiamat sehingga masa menjadi bergerak pantas, dan sehingga waktu 1 tahun itu yang jumlahnya 12 bulan
harinya ialah 365 hari mengikut peredaran matahari, ataupun 354 atau 55 hari mengikut peredaran bulan. Menjadi seolah-olah seperti 1 bulan saja. 1 tahun yang lepas 2019 macam 1 bulan saja. 1 bulan ni jumlahnya ialah 29 ataupun 30 hari. Nabi kata menjadi seperti 1 Jumaat. 1 Jumaat ni ialah 1 minggu. Hari Ahad, hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. 1 minggu itu jadi seperti 1 hari, macam 1 hari, tuan-tuan. Dia punya pantasnya. 1 hari pula ada 24 jam. Daripada pagi tadi sampai malam ni 24 jam. Sekejap je. Kalau kita tidur, banyak tidur lagi lah, kita rasa tak ada apa-apa. Habis berlalu begitu saja masa yang ada. Jadi 24 jam menjadi 1 jam. As-sa'ah. Sa'ah ada seperti 1 jam, ada 60 minit. 60 minit Nabi kata kadarmati binnar, bagai satu petikan mancis ataupun satu penyalaan api sahaja. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya Ramadan di sanubariku, iaitu Ramadan kita ingat kita sudah hampir nak Ramadan, kemudian sudah hampir saat tibanya Ramadan, maka kita membuat persiapan untuk Ramadan. Kita mohon keampunan banyak-banyak kepada Allah SWT, banyakkan selawat ke atas Nabi SAW, dan apabila tiba Ramadan nanti kita rebutlah peluang Ramadan itu sepenuhnya, kerana dia hanya sementara, dan waktu 30 hari atau 29 hari itu dia akan bergerak begitu pantas dan amat cepat. Jadi sekadar itu saja kuliah saya pada malam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat pada diri saya sendiri dan pada tuan-tuan sekalian, dan saya mohon keampunan, kemaafan jika sekiranya sepanjang saya memberi ceramah tadi ada perkara-perkara yang tidak enak lah. Jadi saya sudahi dengan lafaz aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا.